Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sah dan confirm kalau ini benar-benar terjadi terhadap UMNO, 100% Perikatan Nasional tidak akan ada jalan lagi untuk mahu menumbangkan kerajaan Anwar Ibrahim kecuali melalui en-bloc. Ini apabila ahli sokongan pindahan perlembagaan UMNO halang belakangi keputusan parti akan dicadangkan. Ini dinyatakan oleh Ashraf Wajdi Dusuki, keahlian ahli parlimen UMNO yang menyertai suatu pakatan yang tidak dianggotai parti akan tergugur secara otomatik, kata beliau. Pindahan pada perlembagaan parti tahun lepas menghalang ahli parlimen UMNO membelakangi keputusan parti, termasuk berkenan menyokong mana-mana orang sebagai Perdana Menteri. Setiausaha Agung Ashraf Wajdi Dusuki menjelaskan, keahlian ahli parlimen UMNO yang menyertai suatu pakatan yang tidak dianggotai parti akan tergugur secara otomatik. Dengan tergugurnya keahlian, maka Akta Anti Lompat Parti memperuntukkan kerusi yang berkenan akan diisytiharkan kosong bagi membolehkan pilihan raya diadakan. Ramai yang mungkin tidak menyedari, termasuk penalisis politik, ahli akademik dan pembangkang, bahawa perlembagaan UMNO telah pun dipindah pada 13 Januari 2023 dalam Perhimpunan Agung khas. Ini termasuklah menandatangani perjanjian untuk membentuk pakatan dengan parti lawan sekaligus bertentangan dengan pendirian parti, katanya dalam kenyataan. Ashraf berkata pindahan itu mengambil iktibar ketidakstabilan politik selepas PRU 14. Di samping peruntukan tersebut, Ashraf berkata setiap ahli parlimen UMNO juga terikat dengan bon berjumlah 100 juta ringgit menerusi suatu perjanjian dan aku janji yang ditandatangani di hadapan pesuruh jaya sumpah. Sebarang pelanggaran menyebabkan mereka wajib membayar 100 juta kepada parti, katanya. Pemimpin PAS Sanusi Madnor sebelum ini berkata, tidak salah jika pembangkang mengambil kesempatan atas kelompongan dalam undang-undang anti lompat parti untuk menukar atau menarik ahli parlimen kerajaan menyokong Perikatan Nasional. Bagaimanapun, Jumaat lepas Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi berkata, sebarang keputusan untuk mengalih sokongan terhadap Perdana Menteri mesti dilakukan secara en-bloc. Saudara-saudara sekalian, itulah dia keputusan yang paling kita tunggu-tunggu berkaitan dengan UMNO. Rupa-rupanya siapa yang mau alih sokongan, pindahan perlembagaan UMNO telah pun dilakukan. Dan apabila ada seseorang yang menyertai suatu pakatan yang tidak dianggotai parti, maka orang itu, ahli parlimen itu akan tergugur secara otomatiknya dalam jawatannya sebagai ahli parlimen. Dan ini telah diperkukuhkan melalui tanda tangan aku janji kepada semua parti berkaitan dengan perkara tersebut. Selain daripada itu, dia juga telah mendedahkan bahawa sesiapa ahli parlimen UMNO yang mahu berpaling tabdah ataupun mahu melakukan sabotaj, mereka boleh dikenakan bon sebanyak 100 juta ringgit menerusi satu perjanjian dan aku janji yang ditandatangani di hadapan pesuruh jaya sumpah. Sebarang pelanggaran menyebabkan mereka wajib membayar 100 juta ringgit kepada parti. Selain itu, mereka juga mungkin besar kemungkinan akan kehilangan kerusi mereka. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini pasti paling panas sekali yang kita temui isu hari ini. Apabila akhirnya 4 individu yang terkait dengan langkah Dubai tampil ke balai polis dan membuat kejutan. Ini apabila mereka secara sukarela datang untuk memberikan keterangan dan dirakam keterangan dalam siasatan. Polis akhirnya mengesahkan merakam keterangan 4 individu.
Bukit Aman hari ini merakamkan keterangan 4 individu berkaitan isu langkah Dubai yang dikatakan bertujuan menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun demikian, ramai netizen sehingga kini tidak berasa berpuas hati kerana satu lagi yang belum disiasat, iaitu Raja Petra Kamarudin, tidak dapat dibawa balik ke Malaysia. Mereka kata Raja Petra juga perlu disiasat sehabis-habisnya, kata mereka. Saudara-saudara sekalian, mereka adalah pempengaruh media sosial, iaitu Badrul Hisham Sharin atau Cikgu Bad, Wan Muhammad Azri Wan Deris atau Papagomo, serta blogger Salim Iskandar. Individu keempat ialah Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi JKOM, Jabatan Komunikasi Komuniti Datuk Ismail Yusof. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain menegaskan, mengesahkan perkembangan itu ketika dihubungi Berita Harian hari ini. Seramai 4 individu dirakam keterangan bagi membantu siasatan polis berhubung langkah Dubai hari ini, katanya, sambil mengesahkan bahawa pihaknya sudah menerima 145 laporan di seluruh negara berhubung gerakan isu langkah Dubai itu. Selasa lalu, BH melaporkan polis akan memanggil beberapa individu bagi membantu siasatan berkait isu langkah Dubai selepas mereka didapati menggunakan media sosial sebagai platform untuk berbicara mengenai isu berkenaan. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin dilaporkan berkata, beberapa pemimpin parti politik juga akan dipanggil susulan daripada laporan diterima di seluruh negara. Berikutan itu, katanya, polis membuka satu kertas bersiasatan mengikut Seksyen 124C Kanun Keseksaan kerana cubaan untuk melakukan aktiviti memudaratkan demokrasi berparlimen, dan suspek utama adalah aktivis politik Raja Petra Kamarudin. Saudara-saudara sekalian, ya, memang itulah yang kita sudah jangka. Suspek utama ialah Raja Petra Kamarudin. Katanya lagi, kes turut disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998 dan Seksyen 505B dalam Kanun Keseksaan. Suspek ialah Raja Petra yang berada di luar negara. Dia bercakap mengenai kejatuhan kerajaan selama lebih 10 hari. Mungkin kita tidak dapat Raja Petra kerana dia berada di Manchester, tetapi kita mungkin memanggil Papagomo, Wan Azri, iaitu Cikgu Bad, blogger Salim Iskandar ini kerana dia bercakap dalam TikTok Live. Ini kita nak tahu, katanya. Pada 30 Disember lalu, Ismail dilaporkan mendakwa langkah Dubai timbul ketika percutian beberapa pemimpin pembangkang negara ini dan tokoh-tokoh kerajaan di Dubai, Emirat Arab Bersatu. Berita Harian. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Rahsia besar Perikatan Nasional dibongkar oleh pemimpin daripada kerajaan. Ini apabila beliau mengatakan 2 kali Anwar buka ruang untuk undi tak percaya. Akhirnya Perikatan Nasional dibidas oleh Fahmi Fadzil. Anda masih ingat Anwar Ibrahim pernah mahu mengukuhkan lagi keabsahannya di parlimen dengan mencadangkan sendiri supaya usul undi percaya dibuat. Kali pertama Anwar Ibrahim buat, tapi dia menang besar dan tiada yang mengundi dan tiada pula berani menentang. Kali kedua Anwar pula cadangkan supaya biar Perikatan Nasional yang membuat usul, tapi tiada pun yang membuat usul. Jurucakap kerajaan membidas Ketua Penerangan PAS yang mendakwa tiada jaminan speaker akan menerima usul tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Anwar Ibrahim membuka ruang 2 kali untuk berdepan usul undi tidak percaya di Dewan Rakyat, kata jurucakap kerajaan Fahmi Fadzil menjawab konon tiada jaminan speaker menerima usul itu.
Menteri Komunikasi mengulas kenyataan Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sa'ari yang turut mendakwa Speaker akan menolak mentah-mentah usul itu jika dibawa, merujuk kepada beberapa usul lain yang dikemukakan pembangkang sebelum ini. Dalam hantaran di platform X, Fahmi turut menyarankan laporan media kenyataan Anwar pada 30 Julai lalu yang sedia memendekkan tempoh memfailkan notis kepada 3 hari berbanding 14 hari jika pembangkang mempunyai sokongan mencukupi bagi membawa usul tidak percaya terhadapnya di Parlimen. Mungkin YB Ahli Parlimen Pasir Mas Fadli dah lupa atau malas nak ingat, kata Fahmi mengulas laporan FMT. Hari ini FMT melaporkan Fahmi yang juga Ketua Pemuda Perikatan Nasional PN Fadli yang juga Ketua Pemuda Perikatan Nasional PN tiada jaminan usul undi tidak percaya terhadap Anwar Ibrahim akan diterima Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul, katanya. Namun apabila kenyataan itu dikeluarkan, netizen bertindak balas dengan menyatakan belum tahu belum cuba. Belum cuba belum tahu, kita baliklah pula. Beliau berkata demikian bagi mengulas cabaran pembangkang berbuat demikian bagi menguji keabsahan Anwar pada sidang Dewan Rakyat bermula 26 Februari sambil menyatakan usul undi tidak percaya bukan kaedah tunggal untuk menukar kerajaan. Pada 3 Januari, Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Sanusi Maknur berkata mengesahkan wujud rancangan pembangkang menjatuhkan kerajaan mengikut proses perlembagaan. Menteri Besar kedai itu juga berkata demikian ketika ditanya berhubung langkah Dubai bagi menyingkirkan Anwar. Semalam Anwar dilaporkan berkata, pembangkang tiada kekuatan menjatuhkan kerajaan, termasuk membawa usul tidak percaya terhadapnya sebagai Perdana Menteri di Parlimen. Kemarin, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim menggesa pembangkang segera mengemukakan usul tidak percaya terhadap Anwar sebelum Dewan Rakyat bermula bersidang pada 26 Februari ini jika serius mahu menguji keabsahan yang didakwa tiada majoriti 112 sokongan itu, merujuk kepada dakwaan langkah Dubai. Sebelum ini, media melaporkan wujud langkah Dubai perbincangan didakwa berlangsung di Emirat Arab Bersatu antara pemimpin pembangkang dan wakil rakyat kerajaan tertentu bertujuan menjatuhkan pentadbiran Anwar Ibrahim. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.